Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi was sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati muslimin muslimat, dihormati sekalian ahli keluarga saya, dihormati adik-beradik, sahabat handai dan semua yang mendengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kebaikan, memberi kita keampunan dan kerahmatan sepanjang kita hidup di dunia yang fana ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini izinkanlah saya untuk bercakap bersama-sama untuk kita bermuzakarah tentang satu tajuk berkaitan dengan kebebasan di dalam hidup. Islam merupakan satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang merangkumi kehidupan manusia. Agama Islam dia sempurna dari sudut ibadat, muamalat, munakahat dan janayat. Sempurna, lengkap. Sudut ibadatnya lengkap, muamalatnya, jual belinya, munakahatnya, nikah kahwinnya, janayatnya, segi jenayahnya, semuanya lengkap. Islam tidak melarang umatnya melakukan sesuatu perkara yang asalnya tidak melanggar syariat. Maknanya bukan Islam itu menyekat untuk kita melakukan perkara-perkara yang kita hendak lakukan. Lakukanlah apa yang kita hendak, asalkan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jangan melanggar syariat Allah. Allah memberi kebebasan dalam hidup setiap manusia selagi tidak melampaui batas. Buatlah apa yang kita hendak. Bermacam-macam benda yang kita boleh buat. Bermacam-macam benda yang boleh kita makan. Bermacam-macam bentuk pakaian yang boleh kita pakai. Asalkan jangan melanggar syariat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ingatlah, tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Itu firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah kata, aku tak menjadikan jin dan manusia itu kecuali mereka itu semua beribadat kepadaku. Itu tujuan kehidupan manusia. Bukan tujuan kehidupan Allah ciptakan kita ini untuk seronok-seronok. Tak ada, bukan. Kalau tujuan manusia menyangka bahawa dia hidup di dunia ini seronok-seronok, itu dia salah segi tujuan. Dia sesat dalam kehidupan. Karena kita bukan dicipta dengan sendiri. Kita dicipta oleh Allah SWT, ada tujuan. Tujuannya ialah, salah satunya ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat ni luaslah, bukan kata sembahyang saja. Dalam kehidupan kita ini seluruhnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, semuanya, segala-galanya untuk Allah. Bukan mana sembahyang saja ibadat itu. Baik, kebebasan yang tidak dibendung akan menyebabkan berlakunya kerosakan akhlak muda-mudi dan masa depan negara itu sendiri. Kalau kebebasan itu tak dibendung, akan menyebabkan berlakunya kerosakan akhlak, khususnya muda-mudi. Kadang-kadang akhlak ni bukan saja muda-mudi, orang tua pun berlaku juga kerosakan akhlak. Tapi kebanyakan kita kata muda-mudi lah, sebab jiwa mereka itu jiwa muda. Dan dengan sendirinya masa depan negara kita sendiri akan, masa depan negara kita dan tak kira negara mana pun, jika golongan mudanya tidak dibendung akhlaknya, akan membawa masalah pada negara itu. Karena kita yang tua-tua ini akan pergi, akan diganti oleh lapisan-lapisan yang muda-muda. Bagaimana akan berlaku sebuah negara
jika pengganti pada negara tersebut daripada pemuda-pemuda yang moralnya rosak, akhlaknya rosak. Bayangkan. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah SWT ingatkan sangat. Rasulullah ingatkan, Allah ingatkan, disampaikan kepada Rasulullah supaya kita menjaga akhlak kita, khususnya muda-mudi. Gejala sosial yang semakin meningkat dari hari ke hari membuktikan keruntuhan akhlak remaja. Setiap hari isu buang anak menjadi liputan dalam akhbar, dalam media massa. Kes rogol cabul semakin berleluasa. Ayah merogol anak, kadang-kadangnya berlaku. Dua beradik pun boleh berlaku peristiwa tersebut. Ini semua kita dapat lihat. Kadang-kadang pasangan kekasih bermadu asmara tanpa segan silu di khalayak ramai. Bukan kahwin lagi, baru bertunang, baru bercinta, sudah pegang tangan, berpelukan di khalayak ramai, tanpa segan, tanpa malu. Lebih menyedihkan lagi, kadang-kadangnya tanggal 14 Februari berpusu-pusu remaja Islam keluar menyambut yang disebutkan sebagai Valentine's Day, iaitu hari kekasih sedunia. Keluar, mudah-mudi buka keluar. Sedangkan Majlis Fatwa telah mengeluarkan arahan hukum, mengeluarkan fatwa mengatakan menyambut hari Valentine's Day itu haram. Tapi tidak. Kita lihat ramai lagi, masih ramai lagi di kalangan remaja-remaja Islam khususnya. Yang tua-tua pun ada. Keluar membawa pasangan kekasih waktu malam, siang dan malamnya sampai ke malamnya. Karena hari itu hari kan merupakan hari yang bebas. Hari kekasih. Bercampur aduk dengan maksiat dan bercanggah. Yang bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Justru itu ibu bapa perlu memainkan peranan yang utama untuk mengawal keadaan ini. Anak-anak yang terbiar akan mudah terjebak dan terpengaruh dengan suasana yang tidak sihat. Kebebasan yang diberi terlalu longgar akan menyebabkan anak-anak salah memilih haluan. Kalau kita biarkan anak-anak yang terlalu longgar, kita tidak mengetatkan sedikit undang-undang, peraturan rumah tangga, kebebasan bergerak pada anak-anak, maka akhirnya anak-anak tadi akan bebas. Maka kita perlu perketatkan sikit. Bukanlah terlampau tak boleh keluar apa semua, tidak. Kita kena ambil tahu dengan siapa dia berkawan, ke mana dia pergi, pukul berapa dia perlu balik ke rumah, macam-macam lah, ke mana, dengan siapa dia berkawan. Itu antara tanggungjawab kita untuk menjaga akhlak anak-anak kita. Teguran pula sewajarnya patut diberikan. Kita patut tegur sekiranya terdapat unsur kejahatan yang dilakukan oleh mana-mana pihak. Tak kira anak siapa. Jika kita lagi lihat ada bentuk-bentuk yang tak baik, kita tegur dengan baiklah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tegur dengan cara yang baik. Kalau dahulu zaman kita, saya kecil-kecil dahulu, masa kita yang kecil-kecil dahulu, kalau kita malam-malam masih belum pulang, orang akan tegur kita. Dia kata, "Hai, balik malam." Kita mandi waktu sungai, di sungai. Kadang-kadang sampai ke petang, berenang, budak-budak. Lalu orang kampung macam, bukan adik-beradik kita pun orang kampung. Dia tegur kita, dia marah kita. "Oi, balik. Anak siapa ni?" Kita pun lari balik. Jadi dia mengambil peduli tentang keselamatan diri kita. Dan tidak ada dendam. Kita pun tak rasa dendam pada dia. Aku nak marah dekat dia, tak. Itu dulu. Tapi sekarang, kita tidak boleh menegur lagi kadang-kadang. Kita nak tegur orang tak boleh. Anak orang. Kadang-kadang masuk campur keluarga pula. Kenapa hang tegur anak aku? Ini anak aku, tegur buat apa?
Kadang-kadang sebagai guru, kadang-kadang guru disiplin, kadang-kadang selalu menjadi bangsa. Bila ditegurnya pelajar-pelajar, khususnya sekolah-sekolah menengah, akan dicalarkannya kereta dan sebagainya. Ini yang berlaku pada zaman sekarang apabila akhlak di kalangan masyarakat semakin sedikit, dia semakin menjadi semakin tidak baik. Semakin luntur akhlak. Bukan semua, bukan semua. Saya bercakap secara umum. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Allah sebut dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kata Allah. Kami jadikan kamu, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang terpilih lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Masya Allah. Allah beritahu bahawa Dia jadikan kita umat Muhammad ini satu umat yang terpilih. Yang terpilih di antara umat-umat yang lain. Kita umat Muhammad, umat yang terpilih. Lagi adil. Supaya kita layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang kebenaran. Yang mana betul atau salah. Itu tanggungjawab kita. Kita tegur manusia, kita terang kepada manusia mana yang betul, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Dan sebagainya. Dan Allah utuskan pula Rasul menjadi orang yang menerangkan kebenaran yang mana benar atau salah kepada perbuatan kita itu. Kita tidak sempat berjumpa Rasul, tapi disampaikan melalui kitab-kitab hadis-hadis Rasulullah SAW. Disampaikan oleh para ulama. Zaman globalisasi yang semakin maju ini memudahkan lagi sebarang urusan manusia. Zaman, kita kata zaman moden, orang kata zaman moden ini, memudahkan lagi sebarang urusan dalam kehidupan manusia. Teknologi yang canggih menjadikan dunia semakin seakan-akan di hujung jari. Tapi penyalahgunaan teknologi ini telah memberikan kesan yang amat negatif. Kemudahan telefon bimbit, komputer dan sebagainya digunakan untuk kegiatan yang tidak bermoral. Golongan remaja hari ini yang merupakan tunggak negara kebanyakan lebih suka berpoya-poya daripada melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Contohnya perkara-perkara yang melalaikan. Lalai. Bukan salah. Ber-WhatsApp, Instagram, ber-Facebook dan sebagainya. Tapi sampai melupakan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah daripada membaca Al-Quran. Dia boleh menulis beribu perkataan satu hari dalam WhatsAppnya dan dalam apa-apalah, dalam media massa. Tetapi untuk membaca Al-Quran, satu muka surat pun kadang-kadang dia tidak mampu. Menonton rancangan hiburan lebih daripada siaran, menonton rancangan hiburan kadang-kadang tu lebih daripada menonton siaran agama. Dan belum berharam di jalan raya lebih daripada bergotong royong pergi berjalan rumah saudara mara dan sebagainya. Jika dilihat di suasana di negara barat, kita lihat di negara-negara barat, ternyata lebih maju daripada negara kita. Kita lihat negara barat, memang maju segi pembangunannya. Namun jika dinilai dari sudut adab, jika dinilai dari sudut adab dan budi pekerti, ternyata kebejatan akhlak mereka lebih teruk. Oleh itu jelas bahawa teknologi yang maju tidak menjamin kemajuan peribadi seseorang. Kita lihat di sana setiap hari ribuan mati. Ada yang bunuh diri. Ada yang mati kerana dadah. Ada yang mati terjun bangunan.
Ada yang mati kerana pergaduhan. Karena kehidupan mereka itu. Mereka hidup hanya mereka mengatakan untuk mencari kebebasan. Walaupun teknologi mereka tinggi, bangunan mereka yang begitu hebat, tetapi moral mereka banyak yang rosak. Perlakuan zina, hiburan-hiburan, pergaduhan mabuk, bermacam-macam yang kita dapat lihat dalam siaran TV dan dalam media massa. Kita lihat tentang penyakit moral yang berlaku dalam negara mereka. Kebebasan yang tidak dikawal menjadikan mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tetapkan. Dan yang bahayanya, dia akan mengundangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bimbang. Bila terlampau banyak benda mungkar, maka bala Allah, musibah Allah akan datang. Bila musibah Allah akan datang, dia bukan hanya berlaku kepada orang yang melakukan kejahatan. Orang yang baik pun terkena. Dia berlaku khasah. Dia berlaku semua sekali. Berlaku semua. Yang semayang pun kena, Tok Imam pun kena, Tok Bilal pun kena, yang semua. Kalau berlaku musibah bala Allah, yang orang baik di kampung tu pun akan terkena. Sebab itulah tanggungjawab kita untuk menegur benda yang tak baik. Supaya tidak berlaku musibah di tempat kita. Tapi tegur tu kena ada cara lah. Kena ada cara. Kena dengan hikmah. Kena tegur dengan cara yang tidak boleh menimbulkan kemarahan dalam diri mereka, dan ataupun dan teguran itu mereka lebih buat jahat lagi. Ada teguran kita itu, kita ada ilmu untuk nak menegur ni, ada ilmu juga. Kita bermain-main dengan mereka, bergurau dengan mereka, berkawan dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebebasan kepada kita untuk memilih makanan dan minuman. Banyak minuman, makanan yang Allah berikan, beribu-ribu jenis. Air saja beratus-ratus jenis kalau nak pilih. Makanan, buah-buahan, beratus-ratus, beribu-ribu jenis. Pergi negara ni macam ni, negara ni macam ni. Allah bagi yang halal tu. Makanlah. Makanan mana yang kamu hendak, yang halal. Tetapi Allah mengingatkan kita jangan menjamah sumber-sumber yang haram. Jika kita dibandingkan antara makanan halal dengan haram di dunia ini, haram ni tak banyak. Sikit ya. Arak. Kemudian ada lagi beberapa makanan, babi dan sebagainya, ada lagi. Tapi tak banyak. Nak bilang 10 jari pun payah. Tapi yang sedikit itulah orang cari. Arak itulah yang orang jadikan dia satu kegemaran, kegilaan. Dia nak mencari kebebasan untuk apa? Dia mencari kebebasan minum arak. Untuk berhibur. Tetapi Allah berpesan kepada kita supaya hiburan dan maksiat jangan pada hiburan yang melalaikan. Bukan makna Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi kepada kita hiburan. Sebab tabiat kita suka kepada benda yang hibur. Lagu-lagu yang sesuai. Yang bukan muziknya lebih kuat daripada seni kata sampai tak tahu dia kata apa. Dengan tarian-tarian yang boleh menggoda manusia. Itu Allah tak bagi. Sebab dia membawa kepada perkara yang boleh membawa kepada perzinaan. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Yang menimbulkan syahwat kepada orang yang menonton. Dengar lagu, dengar TV, tengok TV, dengar lagu tidak masalah. Dengarlah asalkan yang sesuai dengan jiwa. Bukan kata saja nasyid saja kau ustaz. Tak nasyid pun boleh, lagu apa yang sesuai. Yang seni katanya tidak menimbulkan pemujaan kepada makhluk-makhluk, yang tidak menimbulkan syirik kepada Allah. Dengarlah. Tontonlah. Tetapi ada batas-bataslah. Dengan adab filem-filem tu yang ada adab yang tidak bercampur sangat, yang tok-tok. Tapi inilah yang berlaku sekarang.
Kadang-kadang manusia dia mencari hiburan yang sangat melalaikan. Allah juga memberi kita keupayaan untuk bersuara. Kita boleh bercakap, ada hak untuk kita bersuara. Tetapi Allah melarang kita daripada berkata dusta. Bercakap bohong. Cakaplah apa yang kita boleh cakap yang sesuai dengan jiwa kita, yang kita ada bakat bercakap. Kita sebagai guru bercakap, cakaplah. Untuk kebaikan, bahkan dapat pahala. Guru-guru ni lagilah pendidik, pensyarah, lagi banyak pahala dia. Sebab setiap kali kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimah yang baik itu, perkataan yang baik itu sedekah. Bukan duit je sedekah. Kalimah yang baik itu pun sedekah. Tapi kata-kata itu kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang dusta, kata-kata yang bohong dan nista. Yang mengutuk orang, yang menghina orang, bukan. Itu Allah tak mau. Gunalah, ingatlah. Gunalah sebaik-baiknya kebebasan yang Allah kurniakan selagi mana tidak melampaui batasan. Kemudian, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Allah berikan negara kita syukur kepada Allah SWT. Allah berikan kemerdekaan kepada kita. Allah beri kemerdekaan kepada negara kita. Tapi bukan berarti bila kita merdeka, bukan berartinya itu kebebasan yang mutlak. Bila ada penjajah keluar, kita bebas, malah kita pun bebas melakukan apa saja. Tidak. Kerana kita hanya bebas dari jajahan manusia. Sedangkan belum tentu kita bebas dari jajahan nafsu ammarah. Nafsu ammarah, nafsu yang mengajak manusia melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu jiwa kita ni tak merdeka lagi. Negara merdeka, tapi jiwa kita tak merdeka. Nafsu ammarah, nafsu yang mengajak manusia melakukan kejahatan masih ada dalam diri manusia. Tak merdeka sebenarnya. Negara yang merdeka, tapi diri manusia tidak merdeka jika masih ada nafsu, sifat-sifat ammarah. Karena sifat ammarah itu dia mengajak manusia melakukan bisu, dia mengajakkan manusia itu ke arah kejahatan. Kita juga masih di bawah kepompong pemikiran penjajah. Penjajah keluar, tapi beberapa dasarnya masih ada. Ditinggalkan dasar-dasar yang kadang-kadang menjadi ikutan dari sebahagian masyarakat Islam. Supaya apa? Supaya kita ikut ajarannya. Supaya mereka meninggal, supaya walaupun mereka telah pergi tetapi mereka meninggalkan budaya mereka. Budaya yang tak menutup aurat. Budaya yang suka pada hiburan yang melampau. Itu semua budaya mereka. Kelak-kelak malam yang dihiburan dengan yang disajikan dengan dadah, dengan arak, dengan perempuan dan sebagainya. Itu semua budaya mereka. Seperti mana kita lihat budaya negara mereka sekarang. Mereka tinggalkan. Kita sepatutnya bila mereka dah keluar, kita tinggalkan budaya-budaya yang boleh merosakkan kita. Benda budaya yang baik yang mereka tinggalkan, ambil. Ada budaya yang baik yang mereka tinggalkan. Contohnya budaya menjaga masa. Masa itu penting. Masa, pergi kerja masa, ikut masa ditetapkan. Itu budaya yang baik kita ambil. Tapi budaya yang tak baik, yang bercanggah dengan Islam, tinggalkan. Ingatlah, musuh-musuh Islam ini mencari jalan untuk menghancurkan negara-negara yang mereka jajah. Walaupun mereka dah tinggal, mereka dah keluar dari negara yang mereka jajah, tetapi mereka masih ada hati untuk nak kembali menjajah. Tapi penjajahan sekarang bukan bentuk penjajahan seperti dahulu. Bukan seperti berperang dan sebagainya. Tapi mereka menjajah pemikiran bagi penduduk negara itu rosak akhlak. Supaya umat Islam meninggalkan ajaran Islam. 3 perkara yang mereka tidak mampu lagi untuk nak buat. Musuh Islam bercita-cita untuk nak merosakkan umat Islam. Antaranya, banyak, tapi antaranya 3 perkara. Tapi mereka belum mampu. Pertamanya, umat Islam jauh daripada Al-Quranul Karim. Pernah dalam satu majlis di gereja, seorang padri Kristian memegang Al-Quran.
Lalu dia mengatakan kepada pengikut-pengikut dia dalam gereja itu. Dia mengatakan selagi mana umat Islam berpegang kepada Al-Quran ini, kita tidak mampu untuk nak merosakkan mereka. Dia pegang Quran, dia mengatakan, rahib dia tu. Pegang Quran, dia angkat. Dia kata selagi mana umat Islam berpegang kepada Al-Quran ini, beramal dengan Al-Quran ini, kita tidak boleh menyesatkan mereka, merosakkan mereka. Mereka tak mampu. Sampai sekarang mereka tidak mampu. Walaupun mereka bakar Al-Quran seluruh dunia pun, Quran tetap ada dalam dada umat Islam. Berapa ramai budak-budak hafiz seluruh dunia. Di Malaysia saja berapa ramai, ribuan hafiz Al-Quran. Walaupun Al-Quran mereka bakar, tapi Al-Quran tetap ada dalam dada umat Islam. Yang kedua, mereka bercita-cita untuk supaya umat Islam meninggalkan sembahyang Jumaat. Supaya sembahyang Jumaat tidak diadakan. Tidak mampu. Makin ramai orang pergi. Dan yang ketiga, umat Islam tidak menunaikan haji. Jangan pergi menunaikan haji. Tidak mampu. Makin ramai orang pergi. Mereka tidak boleh melihat kumpulan-kumpulan Islam yang ramai ini. Mereka cemburu. Ini sifat mereka. Dan di sinilah kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam. Al-Quran, sembahyang Jumaat. Sebab itu kumpulnya orang Islam, masyarakat Islam yang ramai. Dan juga jemaah haji. Berjuta-juta umat Islam melakukan jemaah haji. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduha an-nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Firman Allah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada neraka dan bahan daripada neraka. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Yang mana Allah kata bakarannya di dalam neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Kayu apinya adalah manusia dan batu-batu. Manusia mana? Manusia yang kufur kepada Allah akan menjadi bahan bakar. Dan batu-batu berhala dan sebagainya. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang ghilazun shidad, yang keras lagi kasar layanannya. Malaikat itu la ya'sunallah, mereka tak buat maksiat kepada Allah. Mereka ikut cakap Allah dalam melakukan segala apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka tidak ada kasihan belas. Mereka tunaikan segala apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu sifat para malaikat. Kemudian pemikiran manusia akibat kebebasan ini bercampur aduk dan terkeliru dengan fahaman liberal, menjadikan sudut kehidupan manusia semakin bercelaru. Fahaman liberal yang bermerajalela dalam setengah-setengah masyarakat, dalam setengah-setengah negara, akan menyebabkan kehidupan manusia itu semakin bercelaru. Kaum wanita menuntut hak mereka. Kaum wanita menuntut hak mereka nak disama dengan kaum lelaki. Mereka nak jadi seperti kaum lelaki. Lelaki boleh keluar malam. Kenapa mereka tidak boleh keluar? Lelaki boleh pergi berjalan sana ke sini. Kenapa mereka tidak boleh? Sedangkan Allah ada bagi batas-batas tertentu. Lelaki macam ni. Perempuan macam ni tabiat dia. Gerak-geri dia. Ada batas-batas kebebasan tertentu. Tak boleh disamakan. Sama perbuatan tak salah. Tak boleh tak sama. Tak boleh samakan. Orang perempuan nak jadi imam tak boleh. Untuk orang lelaki, Allah tentukan kalau sama-sama perempuan boleh. Nak tuntut, setengahnya pernah berlaku orang perempuan nak tuntut. Kenapa mereka tak boleh jadi imam sedangkan lelaki boleh? Dan pernah berlaku di negara tak silap di Amerika. Yang berlaku kepada
Aminah Wadud, kalau tak silap. Dia jadi imam kepada jemaah lelaki. Itu fahaman-fahaman yang merosakkan. Mereka nak menuntut hak yang sama dengan kaum lelaki. Wujudnya kumpulan-kumpulan songsang. Kumpulan-kumpulan songsang seperti gay, lesbian, maknyah dan sebagainya. Mencerminkan lagi betapa hancurnya perilaku khususnya umat Islam pada masa kini. Daripada seorang lelaki nak jadi seorang perempuan. Berlaku. Contohnya saja, seorang lelaki tiba hendak menjadi seorang perempuan, pakai tudung, pergi ke tandas wanita, pergi ke Mekah pakai tudung purdah, pakai tudung kepala, pakai tudung. Tapi adakah dia perempuan? Tidak, tetap lelaki. Kalau orang lelaki sentuh dia batal sembahyang tak? Tidak batal. Kalau orang perempuan sentuh dia batal sembahyang tak? Batal. Boleh dia tidur bersama orang perempuan? Tak boleh. Dia lelaki. Tapi inilah yang berlaku dalam masyarakat. Apabila kebebasan yang terlampau akan mengikut hawa nafsu, akan melanggar fitrah insani yang Allah Subhanahu wa taala aturkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam menggariskan panduan hidup ni. Rasulullah garis kita cukup elok dah. Bersama ahli keluarga, jiran, tetangga, masyarakat, Rasulullah tunjuk cukup elok. Urusan kehidupan yang teratur mengikut acuan Islam dan Sunnah sama sekali tidak akan menghasilkan insan yang keji perwatakan. Kalau kita ikut Islam, keluarga kita ikut Islam, tidak akan menimbulkan kekejian dalam keluarga kita. Ikutlah kita kata semua keluarga kita tutup kepala, pakai tudung kepala, orang pandang hina. Tak. Kita tutup aurat. Orang pandang kita baik lagi. Allah bagusnya keluarga tu. Tutup aurat belakang. Orang tak pandang keji, orang tak pandang hina. Jadi nak malu apa? Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan, kata Nabi, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi kata, aku mai ke dunia ni, Allah utuskan aku untuk nak menyempurnakan akhlak yang mulia, perangai yang mulia. Ada adab yang dianjurkan Islam sangat indah jika dinilai dari sudut hasilnya. Carilah satu adab yang lebih baik dari Islam. Tidak jumpa. Islam ni dengan sifat adabnya yang jujur, ikhlas, amanah, integriti. Sebab apa? Dia ada dosa dan dia ada pahala. Dia tahu dosa, pahala, syurga, neraka. Jadi dia nak melakukan satu perkara, dia fikir benda tu. Jadi dia tak akan lakukan. Kemudian budi pekerti dan sopan santun yang diwarisi daripada para ulama terdahulu hingga hari ini. Kita umat Islam ikut yang ditinggalkan oleh para ulama sejak sekian lama. Satu generasi. Tapi sekarang dah semakin lupus, semakin sikit-sikit hilang. Ada sikit-sikit hilang. Sebab ulama-ulama pun semakin tak banyak dah. Banyak yang dah meninggal dah. Pondok-pondok pun semakin banyak, makin dah tak macam dulu. Matinya ulama yang nak mewarisinya tak seperti mana ulama yang asal. Ulama tok guru yang dulu. Banyak dah ulama-ulama yang dah meninggal kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kehidupan kita di Malaysia ini khususnya, kita terdiri daripada masyarakat majmuk yang ada berbagai bangsa. Cina, India dan sebagainya. Jadi kalau kita orang Islam lakukan akhlak yang baik, peribadi yang baik,
sesama kita orang Islam, perangai kita yang baik kita tunjuk kepada mereka, mereka akan lebih tertarik kepada Islam. Mereka akan tertarik dengan contoh akhlak. Dakwah ni ada dakwah bil hal, dengan kelakuan kita. Ada dakwah bil qaul, dengan percakapan. Dengan perbuatan kita pun kadang-kadang mereka tertarik. Ini tidak. Mereka buka kedai judi, orang Islam yang pergi main judi. Mereka buka kedai arak, orang Islam yang pergi minum arak. Jadi mereka terkeliru. Macam mana? Mereka pun tahu kata Islam itu betul. Tapi betul macam mana? Kedai aku mereka yang matikan nak mod. Kedai aku mereka yang minum mod. Kedai aku yang mereka yang minum arak. Bulan puasa mereka tak puasa. Jadi mereka pun terkeliru. Islam ni macam mana? Sebab apa? Ditunjukkan akhlak yang tak baik oleh orang Islam itu sendiri. Sebelum, jika kita lihat dakwah Rasulullah SAW, Islam berkembang daripada apa? Akhlak Nabi SAW. Sebab itu musuh-musuh baginda tertarik dengan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebelum dia masuk Islam, dia adalah merupakan orang yang menentang ajaran Islam. Bahkan dia pernah berjanji, dia pernah berkata kepada kawan-kawannya bahawa dia nak membunuh Rasulullah SAW. Tetapi apa yang terjadi akhirnya? Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Tertarik dengan ayat yang dibaca, tertarik dengan ayat yang dibaca dalam surah Taha oleh adiknya. Antara yang berbunyi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Dia dengar ayat tu ya, dia dengar ayat tu je. Dalam surah Taha. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah dan tidak ada Tuhan yang lain selain daripada aku, kata Allah dalam Quran. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Bila dia dengar ayat itu dia faham dan dia orang Arab, bangsa Arab, Quran pun dalam bahasa Arab. Dia terhenti tapak kaki dia tu, nak pergi ke rumah adik dia tu. Akhir sekali, ringkas cerita, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia menjadi pahlawan Islam yang hebat. Dan apabila dia mati, kuburnya di mana? Kuburnya bersebelahan dengan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang awalnya musuh Islam yang ketat, musuh Islam, memang dia garang lah. Dialah antara orang Islam yang berhijrah secara berterus terang, secara tak sembunyi-sembunyi. Dia pergi secara terus, direct. Umat Islam yang lain Rasulullah kata pergilah sembunyi-sembunyi daripada orang Quraisy, takut nanti diapa-apakan. Sebab umat Islam tak ramai, dhaif pula, tenaga tak ramai lagi, tak ramai masa tu. Pergi sembunyi-sembunyi Rasulullah kata. Rasulullah tak pergi lagi, dia lepaskan sahabat-sahabat dia dulu pergi ke Madinah. Tapi Umar dia berhijrah, dia isytiharkan diri dia kepada penduduk Mekah. Penduduk Mekah, esok aku nak pindah. Aku nak pergi ke Madinah. Barang siapa yang nak menghalang aku, silalah halang aku di jalan. Siapa yang mau istrinya menjadi janda, silalah halang aku esok di tengah jalan. Siapa yang mau anak dia menjadi yatim, sila halang aku esok di tengah jalan. Itulah sifat keberanian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang takut dengan dia. Sebelum Islam pun memang begitu sifat dia, garang dia. Tapi bila dia masuk Islam, dia menjadi seorang pembela Islam yang hebat. Dia menjadi khalifah Islam yang hebat. Dan kuburnya di mana sekarang? Bersebelahan dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Orang yang awalnya nak membunuh Nabi, menentang ajaran Islam, Allah muliakan dia. Allah muliakan dia dengan kuburnya duduk bersebelahan dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad Syauqi, seorang penyair Mesir, pernah bersyair yang antara maksud dia, kemuliaan atau maruah satu bangsa itu terletak pada ketinggian akhlaknya. Jika hilang akhlaknya, maka hilanglah maruah bangsa itu. Ketinggian satu bangsa, kemuliaan atau maruah satu bangsa, kemuliaan atau maruah satu bangsa akan terletak pada ketinggian akhlaknya. Jika hilang akhlaknya, maka hilanglah maruah bangsanya. Hilang akhlak, maruah bangsanya akan hilang. Hang Tuah pernah berkata, Melayu tak akan hilang di dunia. Betul? Melayu tak akan hilang di dunia. Melayu dia lahir Melayu, dia tetap Melayu lah sampai mati. Walaupun dia tukar agama kan, dia Melayu juga. Bangsa dia tetap Melayu. Cuma agama aja beza. Melayu tak akan hilang. Tapi agama dia boleh hilang dari diri orang Melayu. Akhlak boleh hilang daripada diri orang Melayu. Walaupun dia orang Islam, walaupun dia orang Melayu, tapi agama boleh hilang dalam diri orang Melayu. Akhlak boleh hilang dalam diri orang Melayu jika tak dijaga betul-betul. Oleh itu, jagalah budi pekerti kita. Jagalah kebebasan kita. Jangan terlampau kita bebas. Jangan terlampau kita bebas sehingga kebebasan itu melanggar syarat Allah SWT. Kelak kerugian itu kita akan tanggung. Keseronokan yang kita seronok ni, berapa lama sangat kita nak seronok. Sampai satu masa kita akan hilang keseronokan kita. Kita lihat berapa ramai penyanyi-penyanyi yang hebat. Akhirnya mereka, Allah berikan hidayah. Mereka kembali. Bukan sebelum ni mereka tak baik tak. Tapi banyak mereka menghabiskan masa dengan hiburan-hiburan sehingga tidak masa untuk mereka taat kepada Allah. Akhirnya mereka berubah menjadi seorang pendakwah. Contohnya seperti Iwan. Ramai lagi lah. Akhirnya mereka mendekatkan diri dengan dakwah. Mengubahkan diri mereka dengan dakwah. Adakah mereka berhenti menyanyi? Tidak. Mereka menyanyi. Tapi dengan seni kata atau lagu-lagu yang sesuai. Yang sesuai dengan jiwa mereka. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kebebasan yang kita hendak, memang kita hendak bebas. Kita tidak mahu terkungkung. Tapi biarlah dalam kebebasan yang ada dia punya pagar dia. Kita belah haiwan pun ada pagar dia. Sebenarnya jangan melanggar. Pergi ke tempat lain. Nanti lembu kambing yang kita belah tu lebih keluar dari pagar. Jumpa dekat orang lain, orang curi ataupun orang buat macam-macam. Jadi kehidupan kita ini pun perlu pada pagar-pagar yang Allah pagarkan diri kita dengan peraturan-peraturan. Jika kita lari dari peraturan Allah, akhirnya kebinasaan. Dibibangi kebinasaan itu akan datang kepada kita. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan kita terpelihara semua daripada benda-benda yang saya sebutkan itu. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu daripada saya sendiri yang lemah ilmu, faqir ilmu. Mudah-mudahanlah sedikit sebanyak apa yang sampaikan ini dan kepada yang sudi mendengar, mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.